Yesaya bab 64. Koyakkanlah kiranya langit lalu turun, sehingga gunung-gunung luluh di hadapanmu. Seperti api menyalahkan semak-semak, dan seperti api mendidihkan air. Buatlah namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gementar di hadapanmu. Apabila engkau melakukan hal-hal yang hebat, yang tidak kami sangka-sangka, engkau turun, dan gunung-gunung luluh di hadapanmu. Sejak dahulu kala belum pernah orang mendengar, belum pernah telinga menanggapi, belum pernah mata melihat satu Allah selain engkau, yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Engkau datang menolong orang yang suka melakukan yang benar, yaitu orang yang mengingati engkau di jalan-jalanmu. Sesungguhnya, engkau murka karena kami berbuat dosa. Kami sudah lama sekali melakukannya. Masakan kami dapat diselamatkan? Kami semua seperti orang bernajis, dan segala kebenaran kami seperti kain yang tercemar. Kami semua layu seperti daun, dan kesalahan-kesalahan kami menerbangkan kami seperti angin. Tidak ada yang menyeru namamu, yang bangkit untuk berpaut padamu, karena engkau menyembunyikan hadiratmu daripada kami, dan menyerahkan kami karena kesalahan-kesalahan kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa bagi kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah tukang tembikar. Kami semua memang hasil buatan tangan-Mu. Janganlah murka sedemikian hebat, ya Tuhan, dan janganlah mengingati kesalahan kami untuk selama-lamanya. Oh, semoga pandanglah, kami semua ialah umat-Mu. Kota-kotamu yang suci telah menjadi gurun. Sion telah menjadi gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, telah dibakar habis. Semua milik kami yang berharga telah menjadi reruntuhan. Melihat semua ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau berdiam diri dan mengazabkan kami sedemikian hebat? Yesaya bab 65. Aku berkenan menyatakan diri kepada orang tidak memohon kehadiranku. Aku berkenan ditemui orang yang tidak mencariku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Aku berkata, ini aku, ini aku. Sepanjang hari telah kuhulurkan tanganku kepada bangsa yang keras kepala, yang melangkah di jalan yang tidak baik menurut pikiran mereka sendiri. Mereka bangsa yang sentiasa membangkitkan murkaku di hadapanku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dan membakar dupa di atas batu bata. Mereka duduk di perkuburan dan bermalam di tempat-tempat tertutup. Mereka makan daging babi dan kuah daging haram ada di dalam periuk belanga mereka. Kata mereka, jaga jarak, jangan mendekatiku, kerana aku lebih suci daripada kamu. Orang ini seperti asap yang masuk ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya, beginilah tertulis di hadapanku, aku tidak akan berdiam diri, melainkan akan membalas. Ya, membalas perbuatan mereka, kesalahan mereka, dan juga kesalahan nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kerana mereka membakar dupa di atas gunung-gunung dan mencela aku di atas bukit-bukit, aku akan menghukum mereka setimpal dengan dosa kesalahan mereka. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika air anggur masih didapati pada tandannya, jangan musnahkan itu, kerana masih ada berkat di dalamnya. Demikianlah aku akan bertindak demi hamba-hambaku. Aku tidak akan memusnahkan mereka seluruhnya. Aku akan membangkitkan keturunan daripada Yakub, dan orang yang akan mewarisi gunung-gunungku daripada Yehuda. Orang pilihanku akan mewarisinya,
dan hamba-hambaku akan berdiam di sana. Saron akan menjadi padang rumput ternak bagi kawanan domba, dan lembah Akor menjadi tempat berbaring bagi kawanan lembu, untuk umatku yang mencari hadiratku. Tetapi kamu yang meninggalkan Tuhan dan melupakan gunungku yang suci, yang mengatur meja bagi dewa Gad dan mengisi cawan dengan air anggur campuran bagi dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu semua akan berlutut untuk disembelih. Kerana apabila aku memanggil, kamu tidak menjawab. Apabila aku berfirman, kamu tidak mendengar. Kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan memilih apa yang tidak kuperkenan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan kelaparan. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan kehausan. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan diaibkan. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan bersorak-sorai kerana riang hati, tetapi kamu akan berteriak kerana bersedih dan meraung-raung kerana patah semangat. Kamu akan membiarkan namamu digunakan sebagai kutukan oleh orang pilihanku. Tuhan Allah akan membunuh engkau, tetapi hamba-hambanya akan disebut dengan nama lain. Sesiapa yang memohon berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang maha benar. Siapa yang bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang maha benar, kerana segala kesesakan yang dahulu telah dilupakan dan telah tersembunyi daripada mataku. Sesungguhnya, aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bergembiralah untuk selama-lamanya atas apa yang akan kuciptakan. Kerana sesungguhnya aku akan menciptakan Yerusalem menjadi suatu kegembiraan dan penduduknya suatu kegirangan. Aku akan bergembira kerana Yerusalem dan bergirang kerana umatku. Suara tangisan tidak akan terdengar lagi di dalamnya, begitu pula suara jeritan. Di sana tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak lanjut umur mereka. Orang yang mati pada umur 100 tahun akan dianggap masih muda, dan orang yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan membina rumah-rumah dan menghuninya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya. Mereka tidak akan membina sesuatu untuk dihuni orang lain. Mereka tidak akan menanam sesuatu untuk dimakan orang lain. Kerana sebagaimana umur pokok, demikianlah umur umatku. Orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan berjerih lelah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak. Kerana mereka ialah keturunan orang yang diberkati Tuhan. Begitu pula anak cucu mereka yang ada bersama-sama mereka. Sebelum mereka berseru kepadaku, aku sudah menjawab. Sewaktu mereka sedang berkata-kata, aku sudah mendengar. Serigala dan anak domba akan meragut rumput bersama-sama. Singa akan makan jerami seperti lembu, sedangkan debu akan menjadi makanan ular. Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun berlaku binasa di seluruh gunungku yang suci. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya bab 66. Beginilah firman Tuhan. Langit takhtaku dan bumi alas kakiku. Rumah apakah yang hendak kamu bina untukku? Dan di manakah tempat rehatku?
Bukankah aku sendiri yang telah mencipta semua ini, sehingga semua ini jadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada kalangan yang tertindas, yang patah semangat, dan yang takut kepada firman-Ku. Sesiapa yang menyembelih lembu, dia juga seperti orang yang membunuh manusia. Sesiapa yang mengorbankan anak domba, dia seperti orang yang mematahkan leher anjing. Sesiapa yang memberikan persembahan bahan makanan, dia seperti orang yang mempersembahkan darah babi. Sesiapa yang mempersembahkan kemenyan, dia seperti orang yang memuja berhala. Ya, mereka yang memilih jalan mereka sendiri, jiwa mereka menyukai kejijikan mereka. Oleh sebab itu, aku pun memilih perlakuan sewenang-wenang bagi mereka, dan mendatangkan apa yang ditakuti mereka kepada mereka. Kerana apabila aku berseru, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berfirman, tidak ada yang mendengar. Mereka melakukan apa yang jahat di mataku, dan memilih apa yang tidak kuperkenan. Dengarlah firman Tuhan, wahai kamu yang takut kepada firman-Nya. Para saudaramu yang membenci kamu dan yang mengusir kamu kerana namaku telah berkata, biarlah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami dapat melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang akan malu. Ada bunyi kegemparan dari kota, suara dari bait suci. Itulah suara Tuhan mengadakan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, dia sudah beranak. Sebelum merasa sakit menimpa, dia sudah melahirkan anak lelaki. Siapakah yang pernah mendengar hal semacam ini? Siapakah yang pernah melihat hal-hal semacam ini? Masakan sebuah negeri diperanakan dalam satu hari? Masakan sebuah bangsa dilahirkan sedetik? Tetapi baru sahaja Sion menggeliat sakit, ia sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membuka rahim orang, tetapi tidak membuatnya bersalin? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku membuat orang bersalin, tetapi menutup rahimnya? Demikianlah firman Allahmu. Bersukacitalah dengan Yerusalem, dan bergembiralah kerana dia, wahai semua orang yang mengasihinya. Bergiranglah segirang-girangnya dengan dia, wahai semua orang yang berkabung kerananya, supaya kamu dapat menyusu dan menjadi kenyang oleh buah dadanya yang menyegarkan, supaya kamu dapat menghisap dan bersenang-senang oleh kekayaannya yang berlimpah-limpah. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengalirkan kepadanya kedamaian seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti sungai yang meluap-luap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuannya, seperti seorang yang dihiburkan oleh ibunya. Demikianlah aku akan menghiburkan kamu. Kamu akan dihiburkan di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan bergirang, tulang-tulangmu akan berkembang seperti rumput muda. Kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada hamba-hambanya, dan murkanya kepada musuh-musuhnya. Sesungguhnya, Tuhan akan datang dengan api, dan rata-ratanya akan seperti angin puting beliung. Murkanya akan didatangkannya dengan panas, dan herdikannya dengan nyala api. Kerana Tuhan akan menghakimi semua manusia dengan api dan dengan pedangnya, sehingga ramailah orang yang akan dihukum mati oleh Tuhan. Orang yang menyucikan dan membersihkan diri untuk masuk ke taman-taman, mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya sambil memakan daging babi, binatang-binatang menjijikkan dan tikus, mereka itu akan dibinasakan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu pekerjaan dan fikiran mereka.
Aku datang untuk mengumpulkan orang daripada segala bangsa dan bahasa. Mereka akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda antara mereka dan akan mengutus orang mereka yang terselamat kepada bangsa-bangsa, yaitu ke Tarsis, ke Pul dan Lut, para pemanah itu, ke Tubal dan Yunani, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku. Mereka akan menyatakan kemuliaanku di antara bangsa. Mereka akan membawa semua saudaramu daripada kalangan segala bangsa sebagai persembahan kepada Tuhan di atas kuda, rata, tandu, keldai, dan unta ke gunungku yang suci, ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana orang Israel membawa persembahan mereka dalam wadah yang suci ke bait Tuhan, aku pun akan mengangkat beberapa orang daripada mereka sebagai imam dan orang Lewi. Demikianlah firman Tuhan. Seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tetap ada di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap ada. Kelak dari bulan ke bulan, dari hari Sabat ke hari Sabat, semua manusia akan datang menyembah di hadiratku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan keluar dan memandang bangkai-bangkai orang yang telah menderhaka kepadaku. Sungguh, ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Semua itu akan menjadi kejijikan bagi semua manusia.